سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuhan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam cilik kita dah hampir masuk pertengahan dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan insya-Allah pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan Allah berkati kita dalam bulan ini dan bulan berikutnya sehingga kita sampai kepada bulan Ramadan insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, untuk kuliah pada pagi ini sebenarnya mula pada bulan hadapan. Cuma bulan hadapan saya tak dapat, jadi diawalkan untuk minggu kedua, Ahad minggu kedua. Setelah saya bincang dengan Ustaz Al-Imam berkaitan dengan kuliah subuh ini, adalah sebaiknya kita menadah kitab lah, kerana kita ada kitab yang untuk kita rujuk supaya kita dapat sekurang-kurangnya memberi panduan pembelajaran atau pengetahuan kita itu bersifat menyeluruh, bermula daripada awal sampai habis. Daripada kita kuliah umum tu bolehlah sekali, tapi berkitab ni ada disiplin untuk kita mempelajari. Mudah-mudahan kita juga mendapat keberkatan daripada kitab yang kita pelajari dan juga daripada ulama yang telah menumpahkan ilmu mereka kepada kita insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu taala, kitab yang saya nak bersama dengan tuan-tuan ini adalah satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang sangat terkenal yang meninggal pada tahun 709 Hijrah di Iskandariah, Mesir, dan sepintas lalu beliau merupakan seorang ulama faqih dalam mazhab Maliki. Daripada atuknya, daripada ayahnya adalah keluarga orang alim, termasuk beliau. Cuma kalau melihat kepada sejarah beliau ini, pada peringkat awal pendidikan beliau adalah terjurus atau menjurus kepada ilmu fiqh, ilmu syariah fiqh. Tapi setelah beberapa dalam pertengahan umurnya, beliau telah berjumpa atau berguru dengan seorang ulama. So itu ulama yang sangat juga terkenal di Mesir. Kalau tuan-tuan pergi Mesir memang sangat terkenal, iaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Setelah beliau bertemu dengan gurunya ini, maka kecenderungan khususnya dalam penulisan setelah bertemu dengan gurunya adalah
banyak kitab-kitab yang ditinggalkan kepada kita sehingga kita dapat pelajarinya adalah kitab yang yang memfokuskan kepada perkara berkaitan dengan tasawuf, iaitu kalau kita sebut tentang tasawuf ada lebih kepada tazkiyatun nafs. Jadi kitab yang saya bawa ini salah satu daripada kitab yang ditulis, iaitu disebut sebagai Taj Al-Arus. Dalam bahasa Arab, Taj ni mahkota, Al-Arus ni pengantin. Tapi bukan nak cerita pasal pengantin baru, jangan tuan-tuan salah pula, tak habis lagi tuan-tuan. Jadi Tajul Arus disambung dia Al-Hawi li Tahdhib An-Nufus. Kesimpulan dia, tajuk ni panjang sangat, kalau kita terjemah satu-satu dia tak berapa nak cantik bunyinya. Tapi maksudnya ialah kitab ini berkaitan dengan tahdhib an-nufus, berkaitan dengan pendidikan jiwa. Rata-rata kita dah biasa kita dengar di mana-mana masjid atau di mana-mana tempat, para alim ulama kita telah membincangkan tentang pendidikan jiwa. Tetapi saya dalam banyak-banyak kitab yang ialah banyak juga kita belajar, tapi kitab ini saya rasa lain sikit. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau juga mengarang satu kitab yang sangat masyhur, iaitu kitab Al-Hikam. Al-Hikam Athaiyah. Kitab ini memang seluruh dunia baca. Malahan tokoh-tokoh besar dalam tasawuf, ulama tasawuf, mereka sangat cenderung dengan kitab ini untuk dibaca dan sebagainya. Di negara kita, Malaysia, memang banyaklah di masjid-masjid, sehingga ada buat kajian mana-mana masjid atau surau-surau yang membaca kitab Al-Hikam. Maka tumpahan atau tumpah kepada kitab Hikam ini kepada kitab-kitab dia yang berikutnya yang lain. Maka antara kitabnya, kita nak baca kitab Hikam tinggi sangat benar. Saya pun tak berani nak baca kitab Hikam ni. Sebab kitab Hikam ni tuan-tuan, salah satu yang saya dapat maklum daripada para ulama, kitab Hikam ini dia uniknya ialah setiap orang yang membaca itu, dia akan mendapat sekadar apa yang pada jiwa dia. Maknanya kalau jiwa dia begini, dia akan dapat maksudnya begini. Kalau seorang yang membaca kitab Hikam itu tinggi dari sudut kerohaniannya, dia akan dapat lebih. So, melihat kepada maqam kita. Jadi saya pun nak baca pun tak berani, maka kita ambil yang bawah sikit lah. Kita ambil bawah sikit, itu kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhib An-Nufus. Maka tuan-tuan, kenapa kita memilih ataupun saya memilih kitab ini untuk dibaca? Pertama, tokohnya, iaitu Syekh Ibnu Athaillah sendiri. Syekh Ibnu Athaillah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab-kitab dia, beliau menulis itu dengan, dia bukan menulis dengan ilmu. Ada orang dia tulis dengan ilmu, dapat idea tulis, dapat idea tulis. Dia tidak. Dia bukan dapat ilmu, dia ada ilmu, dia amalkan, kesan daripada amalan itu ditulis. Lagi dahsyat. Maksudnya penghasilan dari pengamalan dia tadi ditulis. Sehingga bila kita baca, kalau betul-betul kita baca tuan-tuan, kita akan dapati seolah-olah dia menghayati betul dengan apa yang dia tulis. Sangat menghayati dan sangat teliti. Cuma yang kita tak faham itu bukan salah dia, salah kita lah. Kita tak dapat faham. Nanti kita akan hari ini insya-Allah kita akan sedikit ambil beberapa satu perenggan itu, kita akan lihat macam mana disusun. Sangat baik disusun itu, kita pun terkejut tu. Sebab dia melalui proses itu dan dia menerangkan kepada kita adalah daripada tajribah ataupun pengamalan dia terhadap apa yang dibuat. Sebenarnya ini yang kita nak, ulama yang amil. Kita tak mau ulama yang bercakap tapi tak buat. Wal'iyyazubillah. Jadi Ibnu Athaillah sangat terkenal setelah dia mempelajari ilmu tasawuf, terkenal dengan dia pakar dalam dua bidang. Pertama faqih dan juga sufiah. Terkenal tuan. Alhamdulillah masa di Mesir dulu sempat saya ke makam beliau. Sebenarnya ada cerita di makam beliau tu tertulis. Makam dia, makam guru di sebelah, kemudian ada satu orang lagi di sebelah. Saya pun tertanya, siapa yang sebelah ni?
Yang sebelah dia tu adalah orang yang setelah daripada itu sangat kagum dengan dia, sehingga tiap-tiap hari datang ke makam dia minta, ya Allah, kalau aku mati nanti aku nak makam di sebelah ni. Orang ni tak tahu sebab dia orang biasa. Akhirnya Allah makbulkan memang dia mati dan di makam sebelah. Makam adalah kisah dia tulis kisah panjang yang diabadikan di situ. Sebab Syekh Ibn Athaillah ni tuan-tuan antara orang yang sangat lantang menentang tasawuf pada peringkat awal, sangat lantang. Ilmu tasawuf ni tak ada, alhamdulillah tak ada dalam Islam apa ni, jahil lah apa. Itu Ibn Athaillah sendiri yang cerita dalam kitab dia. Dia kata aku pada awalnya ilmu tasawuf ni tidak memberi manfaat pada aku. Malahan orang yang bercakap tu orang yang jahil. Satu hari dia kata, sebab dia orang alim, satu hari dia kata setiap hari anak-anak murid dia datang cerita tentang satu ulama namanya Abu Abbas Al-Mursi. Anak murid dia cerita kat dia, tuan tahu tak Abu Abbas ni bercakap ni apa ni? Dia punya orang lah. Dia kata apalah ulama ni, apalah, kata sufi, kata alim, apalah, dia kutuk. Ni Ibn Athaillah sendiri cerita tuan-tuan. Sampai satu hari dia terdetik, aku ni, dia kata, tak pernah langsung jumpa dengan Abu Abbas ni. Dengar kuliah dia tak pernah, baca kitab dia tak pernah, dengar sendiri pun tak pernah dengar, jumpa pun tak pernah. Salah dah aku ni, dia kata. Dia ada rasa kesedaran, salah dah aku ni, menuduh-nuduh, dengar-dengar begitu aja kan. Akhir sekali dia buat keputusan. Disebut dalam kitab dia, aku buat keputusan, aku nak dengar kuliah dia, hadir kuliah dia, tapi secara sembunyi. Kalau muka masjid tu besar, dia duduk belakang-belakang sana. Mungkin tuan-tuan dekat belakang kan, duduk belakang-belakang, dia nyuruk-nyuruk sebab dia terkenal. Dia nyuruk-nyuruk. Dia bercerita duduk belakang dia, nyuruk-nyuruk. Sebelum dia pergi majlis ataupun pergi kuliah Syekh Abu Abbas Mursi ni, banyak persoalan mengenai tasawuf yang dia tak setuju betul. Memang dia kata setuju tu, tak setuju tu bukan biasa-biasa. Tahap tak setuju tu memang tak setuju langsung lah. So, banyak soalan-soalan ni. Bila dia datang tu tuan-tuan, dia kata, aku mula-mula mendengar akan Abu Abbas Al-Mursi mengajar daripada mula sampai habis. Semua soalan-soalan aku sudah terjawab dengan hadis, dengan Quran, selesai semua. Dan aku faham hari itu juga sampai habis. Dan bila habis dia kata, ya Allah, dia kata, inilah ulama yang kita cari, yang mana beramal dengan ilmunya dan dapat menerangkan masyarakat dan membangunkan hati manusia. Dia kata, aku tak berlengah lagi. Hari itu juga, waktu itu juga, aku terus meluru ke depan, jumpa dengan guru Abu Abbas Mursi. Aku bersalaman itu dan aku mohon izin untuk menjadi muridnya. Hari itu juga, waktu dengan satu kuliah sahaja. Jadi ini menceritakan, dia kata, setelah daripada itu aku mendapat bimbingan daripada Abu Abbas Al-Mursi mengenai kerohaniannya, sehingga aku mendapati bahawa tidak ada yang lebih terbaik bertemunya aku dengan guru aku ini. Kalau tidak temu, dia kata, aku tak tahulah, hidup aku ni akan jadi hanya berpegang kepada teori, kepada ilmu agama. Sebab rohani ini adalah berkaitan dengan batin kita. Macam kata Imam Hanafi rahimahullah, dia kata, laula hatani lahalakal Nu'man. Sebab Imam Abu Hanifah, dia jumpa dengan seorang ulama, seorang guru dia, Hamzah Al-Baghdadi ke apa kan, seorang ulama sufi. Sebab Imam Abu Hanifah kita kenal seorang yang alim besar tuan-tuan, sangat alim, sehingga kata sebagai ulama, Imam Hanafi ni kalau dia berhujah tuan-tuan, akal, kalau dia berhujah dengan hujah akal, bukan guna Quran Sunnah. Jangan ceritalah Quran Sunnah ni. Dia kalau berhujah dengan hujah akal dia, kalau ini botol air, dia boleh hujah, ini bukan botol air, ini kayu. Semua orang akan percaya ini kayu. Nak mengatakan dia punya hujah terlalu hebat. Sehebat Imam Abu Hanifah ni, dia apabila dia berjumpa dengan seorang ulama, tak salah namanya Hamzah Al-Baghdadi, jumpa, dia kata apa? Nasib baik aku jumpa guru ini, dia kata. Sebab itu dia keluarkan satu kata-kata ini terkenal tuan-tuan. Dia kata, laula hatani lahalakan Nu'man.
Kalau tidak kerana ilmu zahir dan ilmu batin yang aku pelajari daripada guru aku ini, dia kata la halakan Nu'man, akan binasalah Nu'man. Ini orang alim tu. Maknanya ilmu ni mesti ada syariahnya, mesti ada ilmu rohani kita kena belajar. Ilmu zahir kita, ilmu batin. Sembahyang ini ada zahirnya, ada batin. Likulli syai'in haqiqatan, kata Rasulullah SAW dalam hadis, setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Hakikat itu adalah dalaman kita. Kita sembahyang, zahir kita sembahyang. Kita berdiri, kita angkat takbir, kita rokok, kita sujud. Tetapi di sebalik kita rokok dan sujud tadi, apakah dalaman kita, jiwa kita, atau roh kita, ataupun hati kita, apa yang kita buat? Adakah hati kita masa kita sujud, badan kita sujud, pada fizikal zahir kita sujud, adakah hati kita turut sujud kepada Allah Ta'ala? Adakah ketika mana kita takbir Allahu Akbar itu menghadap pada Allah dengan lafaz yang zahir, Allah Maha Besar, adakah hati kita ketika itu merasakan Allah Ta'ala itu Maha Besar? Itu pun jadi persoalan. Maka sebab itu para ulama yang besar, kalau tengok banyak lagi cerita tuan-tuan, kita akan dapati mereka itu apabila mempelajari ilmu pendidikan jiwa ini, mereka menjadi ulama yang Masya Allah lengkap zahir, sempurna ilmu mereka, kerana mereka menggabungkan antara zahir dan batin. Kenapa perlu sangat kita menggabungkan antara zahir dan batin? Kerana kita nak mengelak daripada kemunafikan. Orang munafik dalamnya membenci Islam. Seperti kita cakap Allahu Akbar, dalam hati kita tak mengatakan Allah Maha Besar. Maka berlakulah satu orang ulama apabila dia dengar orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kata kadzabta. Kata anak murid, wahai tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kenapa pula kadzabta? Kenapa bohong? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sepatutnya jawablah Allah Maha Besar. Dia kata jawab kadzabta, dia kata. Maksudnya apa? Panjang ceritanya, dia kata pada anak muridnya, orang yang azan, dia kata contoh, dia kata orang yang azan hanya pada mulut sahaja mengatakan Allahu Akbar, tetapi hatinya tidak berserta menyebut Allah Maha Besar. Kalau dia seorang muazzin, apabila dia azan, melaungkan azan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar tadi, Allahu Akbar tadi, seluruh kampung, seluruh penduduk yang mendengar itu lafaz Allahu Akbar masuk dalam jiwa dia. Tetapi kalau disebut hanya pada lidah, hanya telinga yang di luar sahaja akan dapat didengari oleh masyarakat. Tapi kalau disebut dengan hatinya yang begitu kuat bahawa Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, maka semua orang akan dapat masuk ke dalam hatinya. Bila masuk ke dalam hati, itu menjadi tahdzib an-nufus, ataupun tarbiyah kepada hati kita. Jadi sebab itu Ibnu Athaillah ada cerita banyak tentang pengalaman-pengalaman beliau dalam mempelajari ilmu tasawuf ini. Akhirnya beliau menyusun dengan baik sekali dalam perbahasan tahdzib an-nufus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kitab ini. Kitab yang saya bawa ini adalah kitab sudah menjadi terjemahan. Kalau asalnya kitab Arab, memang tak mampulah kita nak baca, ya. Kitab ini saya jumpa, biasalah kitab-kitab kuning ini nipis je kan. Tulisan pula Jawi Klasik pula tu, yang diterjemah oleh Syekh Abdullah Al-Qadir bin Abdul Rahman Al-Fatah rahimahullah. Beliau terjemah dalam bahasa Jawi Lama ni. Saya setakat ni jumpa yang Jawi Lama ni, ada jumpa yang tulisan Rumi, tapi banyaknya ke laut. Sebab orang sekarang ni dia suka terjemah kitab-kitab kuning, tapi asal terjemah saja. Bila kita baca, Allah, menyempang. Mungkin orang yang tulis tu agaknya entah pelajar-pelajar praktikal ke apa, tak tahu kan. Dia begitu-gitu je, asal ada lah. Banyaklah saya dah beli juga, tapi tak kena. Akhirnya kena juga kita ambil kitab yang ni, kita terpaksalah kita kena terangkan pelan-pelan. Dan sebaiknya sebenarnya ada satu kitab Arab sebelah, baru kita dapat tadikan dia. Tapi saya jumpa ada beberapa lah lagi yang lain boleh jadi panduan pada saya. Dan insyaAllah kita akan baca kitab ini. Dan sebenarnya tuan-tuan, saya dah baca kitab ini ada satu paling lama lah, sebuah masjid. Dah 5 tahun tu, tak habis lagi. Baru muka surat berapa Baru muka surat 20.
Tak sampai 20 kan. Baru usai 20. Tak tahulah surau kiamat dulu kan macam ni. Tak apalah biar mati dalam bentuk ilmu tuan. 5 tahun tak habis lagi. Pada Hanifah aja dia bersurat 60 tuan. Ada 63 bersurat saja. Tapi gitulah. Macam mana? Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita mulalah ya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang ditulis dan diterjemahkan oleh ulama. Mudah kita dapat manfaatnya daripada pengarang yang asal iaitu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ini dimulakan biasalah mula dengan bismillah. Cuma pada perenggan yang pertama. Kita tahu kitab kemudian ni tak ada titik. Yang di titik nun ba tu adalah titik. Lepas tu tak ada dah titik yang lain pada itu. Walaupun dia ending pun tak ada titik juga. Tak tahu dah sebab apa. Tapi cuma perenggan ini, perenggan yang pertama kalau tuan-tuan tengok pada kitab ini, perenggan yang pertama adalah terjemahan daripada ucapan pendahuluan daripada penterjemah kitab asal. Baik, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhan yang amat murah lagi, yang mengasihani nikmat yang thani. Di dalam akhirat aku memulai menterjemah kitab Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan seru sekalian alam. Ini seru ni orang lama kan. Orang sekarang tak tahu lah, mula pula menyeru-nyeru ni. Ada maksud lain dia kata bukan seru. Ada katanya sirru. Macam-macam lah. Boleh lah. Yang penting kepahaman kita kan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama tuan-tuan jangan mengharap tinggi pada saya untuk menjelaskan macam kat pondok. Kalau kat pondok lain tuan-tuan, tak duduk macam ni. Satu barit tu setahun. Satu barit dia setahun. Kita ni buat contemporary sikit lah ya. Cepat-cepat sikit ya. Segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan dan kiranya memberi rahmat Allah Ta'ala dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad, dan kiranya memberi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas ahlinya dan sahabatnya sekalian. Hadza kitabun tajul arus al-hawi li tahdhib an-nufus. Inilah satu kitab namanya Tajul Arus yang meliputi bagi membersih sekalian nafsu. Ta'lif ni pengarang lah yang ditulis Syekh Al-Imam Al-Jami', iaitu ni kita sebut dah tadi, iaitu seorang syekh, seorang imam. Tuan-tuan, ulama dulu bila dipanggil imam, bukan kita main suka-suka jadi imam. Kalau jadi imam kita panggil imam. Dah, perkataan imam tu bukan diberi suka-suka, tidak. Itu lafaz yang khusus sesuai dengan pengaruhnya. Bukan suka-suka dia letak imam. Dan ini penting. Syekh Al-Imam disebut lagi laqab ini gelaran kepada Ibn Athaillah itu sebagai Al-Jami'. Dia panggil. Jarang tuan-tuan jumpa nama Jami' ni. Al-Imam Al-Jami' jarang tuan-tuan jumpa. Tapi Ibn Athaillah digelarkan oleh ulama pada ketika itu, dan selepas daripada itu mengatakan Al-Imam Al-Jami' baina ilmu syariah wal haqiqah. Antara ilmu syariah dan ilmu hakikat. Zaman sekarang orang duk belajar ilmu hakikat, buang ilmu syariat. Tapi Ibn Athaillah dia gabungkan antara syariat dan hakikat, tidak boleh diputuskan. Sebab itu dia terkenal sebagai ulama yang sangat menghimpunkan, menyempurnakan kedua-dua ilmu yang sangat penting. Kalangan Syekh Imam yang menghimpunkan antara dua ilmu syariat dan hakikat yang disebut, nama imam ini adalah gelaran dia, nama asal dia adalah Tajuddin Abdul Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Sakandari kerana beliau wafat di Iskandaria, kota Iskandaria Mesir. Iaitu Tajuddin Abdul Abbas Ahmad, namanya anak Syekh Athaillah. Nama dia bukan Athaillah, nama Syekh bapa dia. Bangsa negeri Iskandar rahimahullahu ta'ala wa askanahu bihububihi jannati amin. Kiranya memberi rahmat akan dia Allah Ta'ala dan mendamaikan dan menempatkan Allah Ta'ala akan dia pertengahan syurganya. Wa afadha alaina wa ala al-muslimin barakatih,
dan kiranya melimpahkan Allah Ta'ala atas kita dan atas sekalian muslimin daripada berkatnya. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa sahbihi amin. Dan kiranya memberi rahmat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad dan sekalian sahabatnya. Perkataannya olehmu ya Allah, perkenankan olehmu ya Allah. Itu adalah mukadimah kepada pengarang, penterjemah kepada kitab Ashar. Apa yang menarik tuan-tuan? Lepas daripada bagi pendahuluan penterjemah, terus dia masuk kepada topik. Dan topik itu jelas dan orang kata apa, fokus terus. Dia tak banyak buang masa. Ini menunjukkan bahawa Ibnu Athaillah bila disebut tentang tahdhib an-nufus, dia tak boleh tangguh-tangguh. Terus saja. Jangan kita, apa maksud terus saja? Dia kata sini fasal, dalam bahasa Arab fasal makna bab lah, bab fit taubah. Dia tak cakap banyak dah. Fasal bab tentang taubat. Maksudnya tuan-tuan, kenapa dia tak cakap apa-apa sebelum tu? Kan? Aku mulainya dengan taubat, tak ada. Terus fasal fit taubah. Kerana taubat ini tak perlu nak cakap, nak panjang-panjang. Bila sesuatu perkara berlaku ataupun tidak ada perkara berlaku, taubat tetap berlaku. Fokus kepada taubat. Sebenarnya tuan-tuan, kitab ini ialah berkaitan dengan taubat. Yang saya sebut tadi, ada masjid tadi sampai surat 20 tadi tuan. Bab taubat tak habis lagi. Dah 5 tahun taubat tak habis lagi. Sampai surat 20 ni belum habis lagi. Tak tahu bila habis. Jadi fasal fit taubah. Mungkin tuan-tuan tanya, apa cerita panjang sangat pasal taubat? Kita taubat senang je, ada 4 syarat, dah selesai. Siap boleh sebut lagi, siap boleh menyanyi lagi dengan syarat-syarat. Tapi macam kenapa Imam Syekh Ibn Athaillah pengarang ini menceritakan panjang lebar tentang taubat? Sebab ada kaedah-kaedah ni, ada perkara-perkara yang kita kena lihat ketika mana kita taubat. Kita kena tengok yang sebelum, yang pertengahan, yang selepas. Adakah ketika kita tengah bertaubat itu ada perkara-perkara yang menghalang? Semua itu dilihat secara menyeluruh sehingga kita akan mendapati bahawa taubat kita benar-benar sempurna. Bila benar-benar sempurna, barulah Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Contoh tuan-tuan, perbezaan antara istighfar dengan taubat. Itu juga kita rasa macam bila istighfar, dah lah, saya dah istighfar Ustaz, tahu betul lah taubat saya. Salah tuan-tuan. Sebab istighfar satu perkara, taubat satu perkara yang berbeza, walaupun dia ada hubungan. Jadi nak lihat kepada istighfar, beristighfar itu pun ada cara dan kaedah. Apatah lagi taubat. Dan taubat yang biasa kita pelajari atau kita ketahui, bila sebut tentang taubat hanya kita tahu 3-4 yang kita biasa dengar tu lah kan. Pertama, kita menyesal. Kemudian kita menyesal, kita meninggalkan, kita benci kan. Kemudian kita buat amal soleh. Tetapi sebenarnya dalam ilmu kerohan yang tahdhib an-nufus bukan 4. Yang pernah saya jumpa antara yang banyak adalah daripada satu orang ulama salaf yang wafat pada akhir kurun ke-3, akhir kurun ke-2, 200 lebih hijrah, dipanggil ulama salaf lah. Adalah Syekh Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki dikarang kitab Qutul Qulub. Kata ulama tasawuf, Qutul Qulub ini adalah menjadi makanan kepada hati. Sebab Qutul Qulub makanan kepada hati. Apabila digabungkan dengan Ihya Ulumuddin, kita akan dapat satu perbincangan ilmu yang sempurna. Apa kata Abu Talib Makki? Dia kata syarat untuk taubat nasuha ada 10. Sekurang-kurangnya 10. Yang kita tahu 4. Bila kita tengok balik semula ada 6 lagi tu, memang selama ni rupanya patutlah bertaubat jadi begini. Aku dah bertaubat nasuha dah, pergi Mekah dah 3-4 kali pergi Mekah, pergi umrah. Ya. Tapi taubat nasuha kita tak sempurna pun. Tak sempurna. Sebab itu kita balik, kita macam-macam lagi. Jadi ulama tasawuf ini apabila, sebab ulama tasawuf ini mereka ni pakar jiwa. Kita bila nak buat sesuatu tentang kepakaran, tanyalah pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Maka ulama tasawuf adalah ulama yang pakar terhadap berkaitan dengan jiwa. Maka
maka mereka lah bagi panduan dan kaedah-kaedah. Maka kata Ibnu Athaillah, dia kata fasal fit taubah ini satu fasal pada menyatakan taubat hai sekalian hamba. Ini sudah diterjemah dalam bahasa Melayu lah, jadi begitulah bunyi. Hai sekalian hamba, Allah tuntut olehmu akan taubat daripada Allah pada tiap-tiap waktu. Ini satu perkara. Bila bab taubat, kita bila rasa salah baru kita bertaubat. Ini biar kebiasaan. Kita rasa bersalah baru kita bertaubat. Sebenarnya taubat ini bukan tunggu rasa bersalah. Bukan tunggu rasa bersalah. Oh, tadi rasa macam buat salah tadi, astagfirullah, baru istighfar. Adakah istighfar kita ini kerana sebab salah? Istighfar sebab salah memang wajib kita istighfar sebab kita ini hamba. Tetapi bagaimana kalau kita tak buat salah, perlu tak istighfar? Ini menjadi masalah. Dan memang kebanyakan kita begitu. Kita letakkan istighfar itu, taubat itu bila laku salah. Tambah-tambah pula istighfar ni okey lagi, kita boleh sebut. Taubat ni pula menjadi musim pula. Malam 10 malam terakhir Ramadan, malam Qiyamul Lail setahun sekali, barulah ada taubat. Tuan, berapa lama dah tak sembahyang sunat taubat? Rasa tahun lepas ada program kat masjid Qiyamul Lail. Betul lah sembahyang taubat ramai-ramai. Lepas tu ada buat kat rumah kan? Tak ada. Jadi taubat ni menjadi satu eksklusi pula. Dia buat kat mana? Bila-bila ada musim-musimnya. Sedangkan taubat itu, bila kita sebut taubat bermula daripada istighfar, maka berlakunya taubat. Istighfar itu ada dia punya konsepnya, ada caranya, ada kaedahnya. Taubat juga ada kaedah dan caranya. Bukan kita main belasah bila sebut istighfar sahaja. Dan cara kita istighfar pula, adakah kita hanya dengan astaghfirullah, dosa kita macam mana pula dengan dosa orang yang dekat dengan kita, isteri kita, anak-anak kita, macam mana? Macam mana cara kita nak minta ampun dosa kita, anak-anak kita dengan isteri-isteri? Apa cara, kaedah? Jadi ulama ajar satu-satu tuan-tuan, detail. Supaya kenapa tuan-tuan? Bila ulama ajar itu kerana pengalaman khibrah, pengalaman rohaniah mereka apabila melakukan akan mendapatkan kesan yang kuat. Kesan yang boleh mempengaruhi jiwa sehingga jiwa kita berubah, sifat kita berubah. Tapi kalau kita istighfar ikut selera kita, ayat tu jadi gitu je, tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Saya ambil satu lah tuan-tuan, satu je. Lepas ni kita pun akan sebut benda yang sama juga, satu je. Kalau tuan-tuan perasan, dalam Al-Quran, saya pun tak ingat ayat berapa, Imam tahu pun, tapi saya ada cantik sikit ni. Contoh tuan-tuan, biasa tuan-tuan, kalau kita istighfar, tuan-tuan kalau kita ini buat satu kesalahan, biasanya kita buat apa? Kita istighfar pada diri kita. Kita minta, ya Allah Ta'ala, ya Allah ampunlah dosa aku, tadi aku buat macam ni, semalam aku buat macam ni, teringat dosa aku dahulu gini-gini. Habis kan? Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah sebut dengan jelas cara istighfar ataupun cara istighfar dan cara taubat. Cara taubat. Contohnya tuan-tuan boleh buka dalam surah An-Nisa ayat 64. Ayat ini tuan-tuan cerita tentang cara nak bertaubat. Tapi memang saya yakin lah, rata-rata tak buat macam ni. Rata-rata tak buat macam ni. Bukan saya nak katakan semua, tidak. Rata-rata macam ni. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillahi walau annahum idzalamu. Kita kan bila buat jahat, zalam pun, kita buat nyaknya diri kita, kita buat kesalahan pada diri kita, kita buat dosa pada diri kita, ja'uka fastaghfir. Saya pendekkan perbahasan ini. Antara kaedah apabila antara kaedah yang Nabi ajar kepada kita, perbuatan sahabat dan juga Rasulullah dirakamkan oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan dalam Al-Quran untuk kita. Allah ajar pada kita, apabila kita buat dosa, kita datang kepada apabila seorang sahabat
Rasulullah itu sebahagian daripada sahabat Rasulullah, mereka melakukan dosa, mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka beristighfar di hadapan Rasulullah, dan pada ketika itu juga dia minta, ya Rasulullah, minta tolong doa pada Allah supaya dosa-dosa kami ini diampunkan. Ini kaedah bertaubat yang sebenar. Ini sunnah. Sunnah lagi lebih pada sunnah, lebih atas lagi sunnah. Sunnah pada Quran, iaitu Allah, Rasulullah sendiri beramal dan Allah sendiri yang ajar kita cara untuk bertaubat. Selama ini kita bertaubat hanya kita seorang-seorang saja. Ya betul lah Ustaz, dosa kita takkan nak cerita ke orang, kan berdosa. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala sebut, izzalamu anfusahum, mereka mengakui depan Rasulullah tentang dosa-dosa mereka. Dan mereka pun istighfar, ya Allah ampun dosa kami, ya Allah ampun dosa kami. Kemudian ya Rasulullah, depan Rasulullah. Sebab apa dia kata izja'uka, datang kepada Rasulullah, fastaghfirullah, mereka istighfar pada Allah, wastaghfar lahumur rasul, dan Rasulullah itu istighfarkan untuk sahabat. Maksudnya kalau zaman Nabi ada Nabi, zaman sekarang al-ulama warasatul anbiya. Nabi dah bagi tugas siap dah. Maka kita ni tuan-tuan, antara amalan yang disebut dalam kitab tasawuf ialah dipanggil, terjemah bahasa Melayu dipanggil taubat terpimpin. Taubat terpimpin inilah yang menyebabkan taubat kita mudah diangkat ataupun mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Berbeza dengan taubat cara kita buat seorang-seorang. Betul juga, bukan tak boleh, betul juga. Tetapi taubat yang diajar oleh Allah Ta'ala jelas tuan-tuan. Yang berlaku pada, sebenarnya cerita tentang para sahabat jumpa dengan Rasulullah ni banyak cerita. Antara yang biasa kita dengar, seorang perempuan dia berzina, cerita dengan Rasulullah. Itu kita antaranya. Apa ending dia? Kita nak tahu ending dia. Sebab itu kita sebutkan tadi, bila Allah ajar kita cara taubat, Allah tahu bahawa cara itu paling terbaik. Maka Allah Ta'ala sambung ayat tadi, Allah kata la wajadullah, kita akan dapati bahawa Allah Ta'ala akan tawwabar rahimah, Allah ampun dosa dia. Maknanya untuk confirm, bukan confirm lah, confirm ni susah sikit, nak katakan mudah terimanya taubat tadi dengan cara itu, Allah yang tahu. Maka seorang perempuan yang tadi itu berzina tuan-tuan, panjang masanya, sampai habis putus susu 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun habis. Kemudian dihukum mati dia. Kata Rasulullah pada sahabat, buat 4 perkara. Mandikan dia, kafankan dia, sembahyangkan dia, kebumikan dia. Kata sahabat, ya Rasulullah, dia ahli zina ni ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia ahli syurga. Tuan-tuan, orang berzina mudah dia dapat masuk syurga. Seolah-olah kita fikir macam tu, berzina kau masuk syurga. Sebab apa tuan-tuan? Nabi dah ajar pada kita, taubat yang sebenar, ending dia kita akan dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Taubat yang sebenar. Malahan Nabi sambung lagi, Nabi kata, Nabi nak bagi keyakinan kepada para sahabat ni tadi, bukan sekadar dia telah diampun oleh Allah Ta'ala, bukan sekadar dia masuk dalam syurga, dia juga boleh memberi syafaat kepada orang lain. Dia pula boleh bagi syafaat orang lain. Kita pun jadi pelik, ahli zina pun. Tapi Nabi SAW nak bagi tahu pada kita maksud daripada peristiwa itu, bahawa taubat itu kena dengan cara. Tidakkah kita pernah dengar satu peristiwa juga dalam surah lain? Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Taubat. Tuan-tuan balik ni, tuan boleh tengok, buat murajaah sikit tentang 3 orang. Dalam Quran sebut wa 'ala thalathatil ladhi, itu cerita tentang tak pergi perang Tabuk. 3 orang sahabat Nabi tak pergi perang Tabuk, pun guna kaedah taubat terpimpin, dijumpa dengan Rasulullah. Kesian tuan-tuan, sahabat Nabi tuan-tuan tak pergi perang Tabuk. Kalau tuan tengok dalam sirah, cerita tentang 3 orang ni, dia menggambarkan 3 orang ni sehingga Rasulullah dia bagi salam, Rasulullah tak nak layan. Sebab Allah Ta'ala pesan pada Rasul melalui Jibril, kalau 2 orang bagi salam kau jangan layan. Rasulullah tak layan dia. Bayangkan tuan-tuan, macam mana dunia yang luas menjadi sempit, hati yang besar menjadi sempit, merana dia. Peristiwa buat taubat tuan-tuan, akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah, begitu bercerita, barulah Allah Ta'ala ampunkan dia. Ini kaedah. Sebab itu bila mana kita
melaksanakan satu-satu benda. Kalau kita dapat daripada ulama yang betul pada bidangnya, dia akan menceritakan sejelas-jelas. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Ibnu Athaillah bila jumpa dengan Abu Abbas, baru dia nampak, oh begini sebenarnya. Sebab kita tak tahu, kita tak belajar, kita rasa dah cukup dah, rupanya tak. Jadi begitu tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil 3 minit lagi, kita habiskan dia punya ni sikit Jadi begitu. Jadi tuan-tuan boleh rujuk pada surah An-Nisa ayat 64 dan juga surah At-Taubah ayat 118. Boleh. Tuan-tuan boleh buat murajaah sikit. Dan banyak lagi saya nak cerita, nanti kita simpan-simpan juga cerita-cerita tu. Kita akan bawa pada masa akan datang. Baik. Seterusnya dikatakan dalam kitab ini, dikata pada tiap-tiap waktu. Maknanya istighfar dan juga taubat kita ini kita jadikan, kita mesti jadikan bukan berkala, tetapi setiap waktu. Bila sebut setiap waktu adalah setiap minit ni. Kalau boleh kita sentiasa istighfar. Kalau kita naik kereta, naik motor, naik apa, mesti kita kembali pada Allah Ta'ala. Mesti kita rasa minta taubat, ya Allah ampun dosa. Bukan hanya duduk atas jadah bila masuk waktu, bila ada wudu. Tidak. Kita kena ubah cara itu adalah kita sentiasa kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap masa. Menjadi satu kesilapan kepada kita, kita meletakkan istighfar dan taubat itu pada waktu-waktu yang perlu sahaja. Itu satu kesilapan yang besar. Itu sebenarnya dah dosa dia. Kenapa pengarang ni kata macam ni? Nanti kita tengok tuan-tuan. Dan ketika dan masa, maka bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh menyuruh ia akan taubat seperti firman kepada engkau di dalam Quran. Allah Ta'ala kata sangat sungguh Allah Ta'ala suruh orang mukmin itu bertaubat sepanjang waktu dia, setiap masa, dengan firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau kita bahaskan ni, kalau ulama, kalau kita bahaskan menurut bahasa, memang sangat menarik lah. Ini panjang nak kalau kita nak bahaskan. Tapi apa yang ringkas yang kita boleh dapat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Perkataan jami'an itu penting. Perkataan jami'an itu penting. Maksudnya ialah apabila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mestilah taubat yang semua. Kita tak boleh taubat, ya Allah semalam aku buat dosa, minta ampun ya Allah, semalam aja. Ini soalan ni. Betul tuan-tuan? Biasa kita buat salah, kita hidup dah 50, 60 ni, 40, 50, 60 ni. Tapi bila kita hari semalam kita buat satu kesilapan, misalnya, ya Allah semalam aku jahat, ya Allah minta ampun ya Allah. Lepas tu yang kemarin, yang dulu-dulu apa cerita? Kita pula menghad-had, oh yang dulu dah taubat dah, yang Ramadan lepas. Ini satu kesalahan tuan-tuan. Bila kita bertaubat pada Allah, kita minta pada Allah setiap taubat kita, semua dosa-dosa kita, sama ada yang telah terdahulu, yang sekarang, yang akan datang. Kenapa pula kita cerita tentang yang akan datang? Kan hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan, ya Aisyah, aku nak beritahu pada kamu, apa yang boleh bagi aku boleh menggembirakan kamu. Antaranya Nabi kata, ya Aisyah, aku bermohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa kamu yang terdahulu, yang sekarang, yang akan datang. Tersenyum Aisyah sampai jatuh ke hidung Rasulullah. Kenapa? Rasulullah doakan, memang confirm makbul. Kenapa Nabi menyebutkan yang akan datang juga? Sebab yang akan datang pun kita tak tahu. Sebab pengetahuan Allah SWT tentang diri kita, itu Allah Ta'ala sangat tahu. Jadi bila kita nak mengatakan bahawa kita ini betul-betul mementingkan tentang taubat, maka kita concern, kita risau tentang dosa-dosa yang akan datang kita buat. Jadi kita minta, ya Allah dosa yang akan datang pun aku minta ampun. Ini tidak. Bila kita minta ampun kepada Allah, ya Allah semalam aku duduk cakap seorang, minta ampun ya Allah. Itu kesilapan kita. Bila minta ampun semua. Walaupun berulang kali, berjuta kali pun kita mohon, tak apa, ulang. Sebab Allah suka. Bila disebutnya Allah suka. Bila Allah suka ni, Allah berbangga dengan para malaikat. Tengok, orang hamba aku ni, dia buat salah, dia sebut nama aku, dia tahu aku Tuhannya, dan dia minta ampun pada aku. Allah Ta'ala bangga dengan kita.
Bukan bangga dengan dosa, tidak. Bangga kerana kita sedar bahawa kita ini lemah, kita ini hamba Allah Ta'ala, kita ini banyak melakukan dosa, kita kena banyak buat kesilapan. Maka Allah Ta'ala akan rasa bangga. Tengok makhluk aku. Inilah yang aku katakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kamu, malaikat, memang tak pernah buat dosa. Tapi ini manusia yang buat dosa. Pada satu ketika dia merendahkan diri, minta ampun kepada aku. Aku berbangga dengan dia. Maka Allah berbangga. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala letakkan yuhibbu itu 2 kali, tuan-tuan. Itu menunjukkan apa? Orang yang buat maksiat ini, peluang dia untuk bertaubat lebih ikhlas daripada kita kadang-kadang orang-orang ibadat. Kenapa, tuan-tuan? Kita buat ibadat, kita tak rasa kita buat jahat. Saya sebenarnya subuh tadi, takkan saya nak istighfar. Tapi orang yang buat jahat malam tadi, maksiat, dia dapat sembahyang subuh, masa berdoa tadi, dia lebih ikhlas daripada kita. Betul tak, tuan? Dia lebih ikhlas. Kenapa? Ya Allah, malam tadi aku buat jahat begini. Yang kita pun datang sama duduk sebelah dia, kita berdoa lebih kurang, pandang ke cicak tak ada ini kan. Sampai-sampai tu. Tapi orang yang tadi ni beria-beria, ya Allah, ya Allah, dia maksiat. Allah memandang dia, kasih pada dia lebih pada kita. Wal'iyazbillah, tuan-tuan. Tapi itu sebenarnya, sebab itu para ulama mengatakan, jangan kamu beza-bezakan antara kita dengan orang yang maksiat. Silap-silap orang maksiat itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Sebab ayat ini, yuhibbut tawwabin, orang yang sering setiap masa sibuk nak bertaubat saja, Allah sayang pada dia. Yang kedua, orang yang sibuk nak bersih hati dia, takut hati dia kotor, maka dia pun mutatahhirin, cuci hatinya. Dan begitulah yang disebutkan sebagai wa tubu ilallahi jami'an. Jadi saya rasa setakat ini dulu, sebab nanti kan panjang lagi dan jadi kuliah duha pula nanti. Allah Ta'ala alam. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.